Button plus ni, button tambah ni adalah kegunaan dia untuk kita upload gambar. Okey, kita tekan gambar tu kan. Okey, contohnya kau pilih satu gambar. Okey. Ini okey, gambar ini adalah gambar yang menegak ataupun vertical. Kalau korang tak nak dia full macam ni, korang boleh choose dia macam ni. Okey, tekan button ni ataupun button ni. Button ni dia akan nampakkan korang punya gambar ni square. Okey, so kalau kau rasa gambar ni macam kalau square macam ni terlalu dekat ataupun tak sesuai, kau boleh fullkan dia balik. Tekan balik button ni. Okey, kemudian tekan next. Okey, kau tekan next. Lepas tu bila kau tekan filter, kau boleh choose lah. Okey, filter mana yang kau nak guna, yang dah disediakan oleh Instagram. Banyak filter, tapi aku rasa semua ni mengarut, tak sesuai dengan aku punya cita rasa lah. So kalau sesuai pun aku suka yang ni je, sebab dia nampak macam ala-ala cinematic sikit. Dia macam kelabu-kelabu sikit kan. Tetapi kalau kau tak nak guna ni, kau pergi balik dekat normal, tekan balik normal, tekan edit. Okey, sekarang aku nak bagi tahu macam mana kegunaan ataupun fungsi semua simbol-simbol ni. Okey, mula-mula kau tekan adjust. Adjust ni untuk kau gerak kiri ke kanan gambar ni, macam ataupun sama ada macam kalau gambar kau singit, kau boleh betulkan balik dia macam ni. Okey, kau adjust je, kau slide je ni jari ni kat sini. Okey, so yang ini pun sebenarnya ada juga function dia. Dia akan besar sebelah. Itu kalau macam gambar yang preposition dia tak betul. Okey, ataupun belah sini Okey, so sekarang aku tak nak balik benda tu, aku tekan balik kat sini. Okey, pun lagi satu, aku lupa nak beritahu. Ni kat atas ni ada button ni. Okey, kalau gambar kau terbalik ke, boleh lah adjust kat sini. Okey. Okey, done. Okey, sekarang brightness. Kau tengok gambar ni elok tak? Okey, kalau macam okey, pada aku gambar ni sedikit gelap lah. Aku akan terangkan dia sikit. Okey, brightness ni dia macam keseluruhan lah. Pada aku dia sebenarnya keseluruhan gambar. Okey, so, kau naikkan sikit lah. Kau naikkan sikit gambar. Tekan done. Okey, sekarang kita pergi. Okey, dalam fotografi antara yang editing paling penting lah kalau aku ialah exposure ataupun brightness tu. Lepas tu shadow dan juga highlight. So sekarang lepas kau dapatkan cahaya keseluruhan yang betul, kau pergi dekat shadow. Okey, shadow. Okey, shadow ni kegunaan dia untuk terangkan gambar yang bahagian hitam yang terlalu gelap. Kau tengok tudung aku ni, bahagian hitam ni dia gelap kan. Bila aku tolak ke kanan slider ni, dia akan nampakkan detail. Detail tu akan mula nampak. Okey, kan kadang-kadang kebanyakan gambar tu terlalu kontras ataupun sedikit gelap pada bahagian tertentu. Kau boleh terangkan macam ni je. Okey, guna shadow ni. Okey, katakanlah macam ni. Okey, so sekarang highlights. Apa yang aku cakap tadi apa? 3 benda kan? Exposure ataupun brightness, lepas tu shadows dengan highlights. Okey, 3 benda ni kau kena master dululah. Lepas tu highlights. Highlights ni dia sebenarnya untuk gelapkan bahagian cahaya yang terlalu, bahagian tempat yang terlalu mempunyai cahaya yang cerah. Okey, sekarang details. Okey, kau tolak ke kiri, details dah mulai nampak. So kau tekan done je. Okey, sekarang ni gambar ni macam tak berapa nak kontras. Kau tekan kontras, sedikit kontras. Okey, done. Okey, sekarang ikut mood korang nak, bukan mood korang lah, mood gambar. Kau nak gambar kau mood dia warm ke cool? Okey, sekarang ni gambar ni macam warm sikit lah, sebab dia nampak macam kuning-kuning merah kan. Okey, ni warm. Kalau kau ke kiri, dia akan jadi macam cool lah. Dia akan nampak kebiruan sikit. Okey, so yang paling penting kau tengok skin color kau lah, skin color. Tapi kalau nak gambar tu ada mood, kadang-kadang skin color tu tak berapa penting lah. Dia bergantung mood apa yang kau nak. Okey, katalah aku tak kisahlah gambar ni kan. Okey, tekan done. Okey, lepas tu okey, sekarang aku dah tunjukkan tadi brightness, contrast. Okey, sekarang structure. Structure ni dia macam menampakkan details. Dia macam pekatkan sikit bahagian-bahagian garisan-garisan. Okey, contoh garisan mata, garisan tudung ni. Kau tengok daripada beza dia. Okey, daripada tak ada kepada
Dia nak macam ala-ala HDR sikit lah. Okay, ataupun boleh kata dia macam sharpkan sikit dan contrastkan sikit juga. Kita ambil dia sikit je. Okay, supaya dia nampak sikit. Okay, saturation. Saturation ni untuk naikkan color dia, macam hue lah. Macam contoh kalau merah tu macam ni kan, dia bila kita ke kanan tu lah, ke kanan dia akan menyala lah. Tapi tak kena pula dengan aku punya skin color kan. So kita tak payahlah. Ini aku tak suka sangat sebenarnya. Color ni biasa aku tak kacau juga. Ini cuma macam mood lah, untuk mood gambar kau saja. Kau suka macam ni, kau okeykan je lah okay, tapi aku tak suka, so aku cancel je lah. Okay, sekarang fade ni dia macam kelamkan gambar kau. Dia nak buat macam ala-ala cinematic lah, macam ala-ala kau tengok movie kan, dia warna dia bahagian hitam tu dia tak pekat, dia macam kelabu-kelabu sikit. Okay, macam tu kan. Okay, done. Kemudian aku done tu sebenarnya aku tak guna pun. Okay, lepas tu sekarang vignette. Vignette ni dia sebenarnya untuk bahagian tepi-tepi bucu keliling frame ni, untuk gelapkan dia. Kau nampak kan? Ni sebenarnya untuk kita macam mood dramatik sikit lah, macam ni. Kita kata mood dramatik sikit, gelap-gelap sikit macam ni kan. Okay, so bahagian tepi ni, bahagian yang cerah-cerah, bahagian keliling frame dia akan gelapkan vignette. Okay, ambil sikit dan kemudian tilt shift ni kau nak blur kan. Ni contohnya kau macam nak fokus kat muka lah. Contoh ni, radial ni kau ambil. Okay, ambil radial ni. Kau kena sebenarnya guna okay, dia guna dua jari macam ni. Kau kena pandai buka tutup jari kau ni dua jari. Okay, contoh macam ni. Ni maksudnya bahagian muka je sharp, bahagian tepi semua blur. Okay, blur. Ini kalau aku nak radial dia bentuk bulat lah. Kalau aku nak linear macam ni, okay, macam ni memanjang. Kau kena pandai tau macam ni. Kau kena pandai pusing. Okay, so aku nak muka dengan kau kena strap kamera ni je yang macam sharp kan. So kau buat macam ni, so jadilah dia macam tu. Kalau kau tak nak guna dia sebelah tangan, kau guna dua tangan. Okay, macam ni, buka tutup macam ni. So okay, done. Okay, sekarang last sekali sharpen. Sharpen ni untuk sharpkan gambar kau yang macam kalau kau rasa blur lah. Okay, macam tu. So tekan je done. Kalau kau nak tengok before after, maksudnya kalau kau nak tahulah gambar kau, beza gambar masa edit dengan tak edit, kau tekan lama-lama. Okay, ini sebenarnya adalah gambar asal. Okay, ini gambar sebelum edit. Aku rasa sebelum edit ni pun macam okay, mungkin gambar aku ni tak berapa nampak lah beza dia kan, sebab dia tak ada masalah sangat. Okay, katakanlah kau nak post gambar ni, tinggal tekan share. Okay, tinggal share saja. Ataupun kalau kau ada account Facebook yang link dengan Instagram, sebelum tu kau kena masukkanlah dulu details apa masa dekat setting nanti. Lepas tu kau tinggal onkan Facebook ni. So tak payahlah. So kita back. Okay, katakanlah tadi aku dah share lah gambar, maksudnya gambar pun dah jadi. Okay, sekarang aku nak tunjuk cara macam mana nak upload gambar yang lain pula. Okay, gambar tempat. Okay, katakanlah ini gambar pemandangan ke kan. Okay, kau boleh pilih lah dulu. Katalah ada 2-3 gambar, kau select multiple. Ini untuk kalau kita post gambar pada masa yang sama, maksimum hanya 10 gambar. Okay, so kau pilih ini gambar 1, ini gambar 2. So bila first gambar kau dah vertical macam ni, menegak macam ni, so automatic yang berikut ni dia akan ikut vertical juga. Okay, even gambar yang ni, gambar ni sebenarnya dia horizontal, maksudnya gambar melintang. Tapi bila dah first gambar ni dia aku set dia vertical, so yang lain tu dia akan ikut vertical lah. Dia akan memaksa untuk buat frame yang macam ni, ataupun dia punya layout ke macam tu. Okay, gambar kamera ni pun sebenarnya gambar ni adalah okay, bila aku kecilkan guna dua jari macam ni, kau tengok ni gambar dia sebenarnya melintang tau. Tapi bila lepas, dia automatic dia akan jadi menegak macam ni. Alright, so kau boleh pilih 10 gambar lah Okay, katalah aku pilih gambar, okay, katakan aku pilih gambar ni lah kan. Then pergi dekat next.
Okey, aku akan tunjuk macam mana. Okey, aku telah pergi dekat edit kan. Macam aku ajar tadi, shadow, kau tengok balik shadow. Okey, bila aku naikkan shadow, kau tengok bunga ni. Pokok-pokok bunga ni, bahagian pokok ni, semua dia akan terangkan. Bahagian gelap je yang dia akan terangkan. Yang lain dia akan maintain. Okey, yang lain dia akan maintain. Katalah, okey. Pergi dia pula dekat highlights. Kau perlahankan dia punya highlight tu, slowkan sikit highlight dia. Tengok, highlight dia turun. So, gambar tu jadi macam ni. Lepas tu, bila pergi dekat brightness. Okey, pergi dekat brightness. Dan kontraskan sikit. Ataupun structure. Okay, betul kan structure? Okay, aku tekan lama sikit. Ini bila aku tekan lama, ini untuk aku melihat dia punya gambar before lah sebelum diedit. Alright, ini adalah before. Okay, lepas tu katalah ada nak masuk vignette ni, buat macam ni je. Okay, fungsi vignette ni nak nampakkan gambar tu dramatik ataupun nak mati kita fokus pada benda yang berada di tengah-tengah. Kalau kau dah berpuas hati, kau boleh pergi dekat done lah. Okay, kau boleh pergi dekat done dan kau boleh slide ke kanan dan edit gambar yang berikutnya. Contoh gambar ni. Kalau kau malas tapi kau nak gambar kau ada macam editing punya style, kau pergi dekat, masa dia dekat sini, kau klik dekat ni. Kau klik lah mana-mana. So gambar ni patutnya ada lah. Ini sebab macam kadang-kadang bila line slow, line internet slow, dia tak keluar lah, tak appear gambar dia. Ok, bila kau tekan ni, so automatic semua gambar dia akan edit. Dia akan ikut filter yang ini, yang kau pilih lah, mana-mana filter. Semua akan jadi filter yang sama. Kalau ada 10 gambar lah mempunyai filter yang sama. Ok, benda ni semua kena try and error, ikut kesesuaian gambar. Right? So kalau tak nak, pergi balik kat normal. Ok, lepas tu katalah tiba-tiba kau teringat, alamak ada gambar belum masuk, kau pergi dekat plus ni. Ni maksudnya tambah gambar. Okay, kau masukkan lah apa-apa gambar lah, ikut suka. Sebenarnya ada cara lain tau untuk macam kau nak dapatkan juga gambar yang melintang ni. Tapi itu sebenarnya kau kena edit dulu dekat apps lain yang kau kena adjust dia punya canvas. So yang itu untuk next video aku akan buat. Okay, kemudian katakanlah okay, aku done. So gambar kuih tadi dia dah masuk lah. Dah masuk. Okay, sekarang ada 4 gambar kan. Tiba-tiba teringat ada lagi gambar nak masuk. Okay, aku tekan lagi plus. Okay, sekarang video. Okay, video. Aku akan masukkan satu video. Dan aku akan tunjuk macam mana cara nak edit video. Tapi okay, katakanlah ini video. Video sebenarnya tak sesuai menegak macam ni. Dia kena melintang Katakanlah aku done je video ni. Okay, part yang video ni, okay, tekan balik. Bila video, dia akan bagi kita option lah, sama ada kita nak trim ataupun tak. Kalau kita nak trim, maksudnya kita nak cut part yang kita tak nak. Okay, kita tekan trim. Kau gerakkan je ni. Tapi sebenarnya sebab video ni dia satu angle je, jadi dia tak banyak beza lah. Jika gambar video korang ada banyak angle, korang boleh adjust lah ikut kesesuaian. Kau nak panjang ke pendek ke video tu. Maksimum biasanya kalau untuk feed video hanya 1 minit. Okay, maksimum 1 minit. Lebih daripada tu kau kena masukkan dia ke IGTV. IGTV setting yang lain. Kemudian kita akan belajar. Okay, katakanlah kau dah pilih ni, pergi dekat cover. Kau ingat pergi dekat cover. Kau pergi dekat cover. Okay, katakan aku nak cover ni yang macam, maksudnya muka depan lah. Bila orang belum klik, orang tengok gambar dia macam mana. So aku nak orang tengok yang ada macam macam ni. So aku stop lah kat sini. So ini akan jadi cover aku. Dan donekan sahaja. Okay, nampak? Itulah cover dia. Okay, tiba-tiba aku rasa macam gambar ni aku tak nak. Aku tekan dia lama-lama, aku tolak dia ke atas. Dekat gambar tong sampah tu, aku tolak dia ke atas. Lepas tu dia hilang. Okay, ni aku tak nak hilangkan dulu. Aku nak macam aku nak tukarkan tempat dia. Aku pindah ke depan. So nanti bila aku post gambar kuih ni akan orang akan nampak gambar kuih ni dulu. Bila orang slide ke tepi, barulah nampak benda-benda ni semua. Biasanya gambar yang kat depan sekali orang letak yang paling cun, yang paling hello kan.
Alright. Okay, aku tunjuk macam ni aku delete tadi Okay, katakanlah video ni. Okay, ini video kan? Video tadi. Kau rasa macam tiba-tiba gambar, kau tak suka dengan audio ataupun background suara video ni, macam mungkin ada tiba-tiba suara yang tak sepatutnya ke, kau boleh okay, kau boleh klik kat sini lah. Kalau macam ni dia X macam ni kan. Sebab masa aku record video ni dia memang tak ada suara, tetapi kalau korang punya video ada suara, korang boleh disable ataupun korang boleh pilih lah sama ada video tu nak on ke tak on. Okay, so itu. Lepas tu next, bila next, macam biasa buat caption apa semua. Okay, share. Okay, ini adalah butang home Home ni macam apa yang berada dekat feed korang lah. Macam kawan-kawan korang yang korang follow tu semua akan keluar kat sini. Okay, ini adalah butang search search ni. Okay, biasanya yang akan keluar dekat search ni adalah macam selebriti ataupun IG yang dah banyak follower diorang yang banyak follower diorang biasanya akan keluar kat sini lah. Tapi katalah kau nak search seseorang, kau pergi dekat button ni, simbol ni, search, magnifying glass ni, lepas tu tekan dekat sini. Ikutlah, contoh kau nak search Nadia Shida, kau nak stalk siapa dia ni, kau tekan lah. Okay, katalah kau dah tekan klik dekat Nadia Shida, so dia akan keluar lah ini apa-apa dia punya Instagram Nadia Shida ni. Okay, actually ni Instagram personal aku lah, yang tadi tu business Instagram. Okay, katakanlah kau tengok gambar-gambar dia, kau tengok apa yang dia post ni, contoh Red Velvet ni, kau suka, kau tekanlah save. Okay, bila kau tekan save ataupun kau tekan save lama sikit, kau tekan lama-lama sikit, okay, dia akan keluar a new collection. Kau buatlah ini macam resepi. Okay, done. Okay, resepi done. So lepas tu ni pun macam ataupun kau pergilah dekat mana-mana selebriti ke chef punya ni. Okay, katakanlah kau tengok dia punya resepi ni pun macam sedap je, next time nak buat lah, tapi kan takut next time kau terlupa pula, takut cari-cari tak jumpa, kau tekanlah save ni juga, tekan lama sikit, kau pergilah resepi. Okay, sekarang kau katalah kau back ni, ini back lah. Okay, ni anak panah ni untuk kau tekan dan nampakkan balik thumbnail dia yang tadi tu, si Nadia Shida tu. Okay, katakanlah kau pergi pula dekat sini. Okay, warna baju pengantin ataupun okay, ataupun kau tengok smartphone. Kau suka dengan apa yang dia post ni, tapi ini tak berkaitan dengan resepi ataupun makanan. Okay, kau tekan save ni lagi lama-lama, lepas tu tekan plus, kau create lah satu pula tips. Okay, tips fotografi, katakan. Okay, tekan done. So macam itulah seterusnya. Okay, untuk back kau tekan je back kat sini, kau punya back. Okay, ataupun okay, kau tekan ini kau punya profile lah. Ini kalau kau nak pergi kau punya profile ataupun kau punya Instagram, kau tekan balik dekat sini paling kanan ni. Okay, ini love ni untuk tengok siapa yang like kau punya gambar ataupun komen dekat kau punya gambar. Okay, nanti dia akan keluar lah kat sini ni apa. Lepas tu sekarang aku dah beritahu, aku dah terangkan apa maksud pergi profile, tekan sini, nak tahu siapa follow kau ke, notification semua tengok dekat sini. Ini kalau kau nak upload gambar kat sini. Okay, lepas tu ini untuk kau search siapa-siapa. Katakanlah kau nak search Nadia Studio, ya, search diri sendiri pula kan. Okay, dia akan keluar dekat top ni tak berdasarkan apa yang selalu orang cari lah. Kau nak cari account kan, account yang Nadia Studio ataupun yang tags. Okay, tag ni yang hashtag. Tak selalu kan korang dengar apa hashtag ni kan. Okay, katakanlah kita tengok balik gambar ni, contohlah kita tengok gambar ni.
kau tengok balik hashtag dia Okay, butik pengantin Pelamin. Bila kau tekan dekat hashtag tu, so automatic. Okay, yang ni adalah hashtag Nadia Studio Retoucher. Bila tekan dekat situ, kau akan nampak semua gambar-gambar yang mempunyai hashtag yang sama. Ini adalah gambar yang setiap gambar ni hashtag dia ada hashtag banyak, tapi salah satu hashtag dia adalah Nadia Studio Retoucher. Okey, setiap post maksimum hanya boleh sampai 30 hashtag. Hashtag ni sangat penting kalau untuk yang ada bisnes, dia sangat penting lah untuk memudahkan orang mencari apa-apa yang dia post ataupun produk dia ataupun servis dia. Okey. Okey, sekarang ni untuk yang baru create account Instagram, korang ada dua pilihan, sama ada nak settingkan kau punya Instagram tu sebagai public ataupun private. Private ni hanya kawan kau je yang nampak apa yang kau post, okey? Kalau public, siapa-siapa yang bukan kawan kau boleh nampak apa yang kau post. Okey, untuk setting sama ada kau nak private ataupun public, boleh pergi dekat sini. Okey. Pergi dekat setting. Pergi dekat privacy. Okey, kau dah pergi kat privacy tadi. Lepas tu connections ni, tengok account privacy. So yang ni adalah public, siapa-siapa pun boleh tengok walaupun dia bukan kawan aku, walaupun dia tak follow aku tak follow dia. Tapi macam kalau kau nak privacy, kau enable kalau yang ni kan, kau on kalau yang private account ni. Alright, itu. Okay, untuk gambar yang dah save tadi, kau boleh check balik dekat sini save. Bila, okay, sekarang ni dia ada beberapa. Macam tadi kau dah create dua kan, sama ada resepi dengan tips fotografi. So yang resepi kau boleh tengok balik dekat sini. Ini yang resepi yang kau dah save tadi. So itulah kegunaan save tu. Ataupun tips fotografi. Tips fotografi dia keluar yang ni. Okay, kalau kau nak tahu, kau follow Nadia Shida ni, dan kau follow juga Nadia Studio, Nadia.studio dan juga Nadia.Shida untuk dapatkan tips-tips fotografi ataupun resepi-resepi. Okey, lepas tu antara benda yang paling penting adalah kau boleh juga edit profile ni. Edit profile ni kau letaklah nama apa-apa semua kan. Okey, itu saja. Okey, lagi satu, aku harap korang boleh subscribe channel Nadia Studio TV ni, okey? Dan jangan lupa komen, like dan share kalau kau rasa benda ni bermanfaat untuk semua. Okey, itu saja untuk kali ni. Terima kasih. Bye.